Sabah bakal bergolak besar. Satu parti tempatan mahu tawan kawasan strategi, tetapi di belakang tabir. Adakah semuanya semudah itu? Adakah benar kuasa Sabah untuk Sabahan akan tercapai? Atau ini satu strategi politik penuh risiko? Salam sejahtera, bertemu lagi dalam Info Channel. Kali ini kita bongkar satu cerita yang sangat menarik dan penuh potensi plot twist yang mungkin Anda tidak sangka. Baru-baru ini Parti Solidarity Tanah Airku (STA) telah mengumumkan keyakinan mereka untuk merebut 4 kursi Dewan Undangan Negeri di bawah Parlimen Kota Belud dalam pilihan raya negeri akan datang. Kursi tersebut ialah Dun Pintasan, Dun Tempasuk, Dun Usukan, dan juga Dun Kedamaian. Presiden STA Datu Sri Jepri Kitingan berkata kawasan-kawasan ini memerlukan perubahan besar demi pembangunan yang lebih baik untuk rakyat tempatan. Beliau menyatakan yang kali ini beliau yakin dan STA bukan saja ingin bertanding tetapi ingin memenangi kawasan ini dengan sokongan daripada akar umbi. Beliau yakin karena angin perubahan sedang meniup di seluruh Sabah. Mengenai calon, Jepri memaklumkan bahwa STA sedang menilai beberapa individu yang telah menawarkan diri untuk bertanding mewakili parti itu di keempat-empat kursi terbabit. Bagaimanapun, beliau menegaskan bahwa parti memberi keutamaan kepada calon senior yang diyakini akan mendapat mandat daripada rakyat. Sebagai rekod, pada PRN 16, Dun Pintasan dimenangi oleh Datu Fairuz Rindaan yang bertanding atas tiket Perikatan Nasional dengan majoriti hanya 84 undi. Di Dun Tempasuk dimenangi oleh Datu Saleh Said Keruak yang mewakili Barisan Nasional dengan majoriti sebanyak 4.298 undi. Manakala Dun Tempasuk dimenangi oleh Datu Muhammad Arsad Bistari dengan majoriti sebanyak 1.685 undi. Manakala di Dun Kedamaian dimenangi oleh Datu Ewan Benedik atas tiket Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif atau APKO dengan majoriti undi sebanyak 3.459 undi. Jepri menegaskan matlamat utama STA adalah memastikan kerajaan negeri Sabah terus dipimpin oleh parti-parti tempatan demi masa depan dan kuasa politik rakyat di negeri ini. Katanya, usaha ini penting agar rakyat Sabah dapat mencontohi kejayaan Sarawak dalam menguasai hala tuju politik negeri sendiri sekaligus membolehkan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 secara lebih berkesan. Beliau yang juga bekas timbalan Ketua Menteri Sabah turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi politik semasa yang memperlihatkan kecenderungan parti luar untuk mendominasi pentadbiran Sabah. Sehubungan dengan itu, Jepri menyatakan sudah tiba masanya kuasa politik di Sabah dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat melalui parti lokal yang benar-benar memahami denyut nadi serta aspirasi rakyat di negeri ini. Sekarang kita lihat beberapa perkembangan terkini dan konteks yang mungkin boleh membantu kita untuk memahami lebih dalam. Yang pertama, Jepri dan STA dilaporkan sedang berada dalam rundingan dengan beberapa parti tempatan untuk membentuk blok baru yang dinamakan Gerakan Bersatu Sabah (JBS). Beliau berkata rundingan telah bermula awal bulan ini dan blok tersebut dirancang untuk mengemukakan dirinya sebagai alternatif tempatan kepada JRS dan Pakatan, BN dan Pakatan, serta Warisan. Namun, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM menafikan bahwa mereka telah berbincang menyertai blok tersebut. Yang kedua, Jepri menghadapi cabaran dalam parti sendiri apabila 5 daripada 6 mewakili STA di DUN menentang keputusan beliau untuk keluar dari blok JRS dan menyokong JRS secara terbuka. Yang ketiga, penganalisis berkata tindakan Jepri ini berisiko dan mungkin
menjadi korban dalam pilihan raya akan datang jika tidak mendapat sokongan akar umbi. Dan di sini juga timbul beberapa persoalan kontroversi melalui cerita ini. Adakah benar Sabah untuk Sabahan hanya slogan politik? Jeffrey dan Sta menekankan bahwa parti tempatan perlu mengambil alih kuasa supaya Sabah tidak terus dijajah politik oleh parti luar. Tetapi persoalannya, adakah parti-parti tempatan seperti Sta benar-benar bebas dari pengaruh semenanjung atau federal? Seterusnya, apakah risiko menunggu calon senior? Jeffrey menyebut calon senior akan diberikan keutamaan. Tetapi dalam politik modern yang digerakkan oleh generasi muda dan media sosial, adakah calon senior masih relevan? Mungkin pengundi mahu inovasi, ide baru dan wajah baru, yaitu memberi keutamaan kepada orang lama mungkin menunjukkan keengganan perubahan yang sebenar. Seterusnya, konflik dalaman Sta. Apakah tanda retakan awal? Ketika Sta mahu bergerak sendiri atau bersama blok baru JBS, 5 daripada 6 wakil DUN Sta memilih menyokong Jaris. Adakah tindak balas itu menunjukkan parti mempunyai laman tersendiri? Dan kemudian blok JBS, tangan kanan atau kaki kiri parti tempatan. Pembentukan blok baru JBS adalah strategi ambisius, tetapi persoalannya, adakah ia sekadar gabungan nama besar untuk mengambil kursi, atau apakah ia benar-benar mempunyai perancangan akar umbi, sumber dan penyokong yang kukuh? Jika hanya gabungan strategi semasa pilihan raya tanpa asas kuat, maka selepas pilihan raya ia mungkin akan runtuh dan menyumbang kepada kekecewaan rakyat. Jadi apa pendapat Anda? Adakah langkah Sta dan Jeffrey Kitingan ini berjaya mencetuskan revolusi politik di Sabah, atau hanya menjadi sandiwara pilihan raya yang akan berlalu begitu saja? Jika Anda ikut perkembangan ini, komen di bawah. Dan adakah Anda percaya Sabah untuk Sabahan boleh menjadi kenyataan atau ia sekadar janji manis untuk undi? Jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan share video ini untuk video yang akan datang.